Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhair bin Muhammad Arifin serta sahabat saya Muhammad Iqbal bin Zaharuddin akan menerangkan proses sulh dan kepentingannya dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Isi pembentangan kami adalah yang pertama, definisi sulh, dalil pensyariatan, pandangan mazhab, proses sulh dan kepentingan proses sulh dan akhir kesimpulan. Bagi definisi, daripada aspek undang-undang, sulh merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian dipertemukan dalam suatu majlis perundingan terpimpin untuk mencapai perdamaian. Majlis perundingan akan dikendalikan oleh pegawai sulh. Sekiranya perdamaian itu tercapai, ianya akan dikeluarkan sebagai satu perintah mahkamah tanpa perlu melalui proses perbicaraan biasa. Secara ringkas, definisi sulh boleh dikatakan sebagai konsep penyelesaian secara damai antara pihak yang bertikai tanpa menggunakan institusi pengadilan formal. Dalil pensyariatan. Surah An-Nisa ayat 128. Dan jika seseorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu adalah lebih baik bagi mereka. Pandangan empat mazhab mengenai sulh. Pandangan empat mazhab di sini lebih tertumpu kepada definisi sulh itu sendiri, yang mana Imam Hanafi mengatakan bahawa sulh tidak akan berlaku tanpa ada pertikaian. Pertikaian menjadi syarat melakukan akad sulh. Bermakna jika tidak berlaku pertikaian, maka sulh juga tidak akan berlaku. Yang kedua, Imam Malik. Imam Malik pula mengatakan bahawa sulh merupakan akad yang menamatkan pertikaian sama ada telah, sedang atau mungkin akan berlaku. Ibnu Arfah, salah seorang fuqaha mazhab Maliki, mengatakan sulh sebagai pemindahan hak atau dakwaan dengan suatu gantian untuk menamatkan pertikaian atau elak pertikaian yang mungkin berlaku. Di sini jelas bahawa pandangan mazhab Imam Maliki mengatakan bahawa sulh boleh juga berlaku meskipun perbalahan belum lagi berlaku. Seterusnya, Imam Hanbali. Sulh merupakan akad yang membawa kepada persetujuan bersama antara dua pihak yang bertikai. Definisi Imam Hanbali mengenai sulh ini sama dengan definisi yang diberikan oleh fuqaha mazhab Syafi'i. Terusnya ke mazhab Imam Syafi'i. Sulh merupakan akad yang menyelesaikan pertikaian. Beberapa ulama Syafi'i juga menegaskan bahawa tanpa pertikaian, sulh dianggap batal. Beranggapan, istilah sulh membawa maksud adanya pertikaian sebelum perdamaian. Di sini jelas bahawa konsep atau definisi sulh di sisi Imam Syafi'i bersetuju dengan apa yang dibawakan oleh Imam Hanafi juga oleh Imam Hanbali. Saya serahkan kepada sahabat saya, saudara Iqbal. Sekarang saya akan terangkan mengenai proses sulh. Mula-mula dengan menerima file kes. Contoh kes seperti jagaan anak, harta persaudaraan dan lain-lain. Kemudian akan tetapkan tarikh sulh. Tarikh itu akan berlakunya majlis sulh itu sendiri. Ketika majlis sulh itu berlangsung, jika persetujuan itu berjaya, maka rekodnya persetujuan dan akhir sekali perhakiman dan perintah. Sebabnya berlakunya persetujuan itu berjaya kerana kedua-dua pihak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan tuntutan dua mahkamah. Lepas tu berlakunya secara ikhlas tanpa berlakunya balas dendam ataupun beremosi. Dan kedua-dua pihak sedar bahawa penyelesaian ini adalah untuk masa depan. Jika majlis sulh itu tidak berjaya, akan berlakunya sebutan semula kes dan akan tetapkan tarikh semula kes dan akan berlangsungnya pembicaraan dan akhir sekali perhakiman dan perintah. Sebab tidak berjayanya majlis sulh kerana salah satu pihak atau kedua-dua pihak
tidak ada keupayaan untuk membuat sebarang keputusan, atau salah satu pihak atau kedua-duanya tiada persediaan sewajarnya. Yang terakhir, salah satu pihak atau kedua-duanya tiada maklumat untuk membuat keputusan. Okay, seterusnya. Kepentingan prosesor. Antara kepentingannya ialah jimatkan kos dan masa pihak-pihak terlibat. Ini kerana kalau tidak berjaya akan berlakunya pembicaraan sebanyak 2 kali, iaitu 2 tarikh. Seterusnya, penyelesaian secara sukarela atau keredaan, bukannya melepas geram. Kat sini semua kedua pihak perlu ikhlas, bukannya geram atau beremosi ataupun untuk membalas dendam. Yang ketiga, keputusan lebih mudah untuk diterima dan dilaksana. Yang keempat, kerahsiaan pihak-pihak terjamin. Yang kelima, perundingan bersifat pemimpin, bukannya dominasi sebelah pihak. Ini kerana kedua-dua pihak itu akan berunding secara baik dan memberi manfaat kepada keduanya. Yang terakhir, majlis sulh yang jaya tidak perlu proses yang lama. Ini disebabkan adanya proses sebanyak 2 kali atau lebih. Seterusnya, kesimpulannya, litigasi memang kaedah terbaik, namun hanya sebagai jalan terakhir penyelesaian konflik. Proses sulh ini sangat mudah kalau kedua-dua pihaknya bersetuju melakukan kes di luar mahkamah. Yang kedua, kebanyakan punca kes perceraian di Malaysia adalah remeh. Yang ketiga, kebudayaan sulh mampu mendatangkan lebih banyak manfaat kepada semua pihak. Dan yang terakhir, proses sulh juga dapat menggunakan kadar perceraian di Malaysia. Hal ini kerana proses ini akan berlaku secara aman dan damai dan berbincang sebelum proses pembicaraan di mahkamah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.